Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Aniza. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar Sains Tahun 5, Unit 4, Tumbuh-tumbuhan dengan tajuk Pencaran Biji Benih. Okey, dah sedia semua nak belajar? Okey, jom kita belajar bersama-sama. Sebagaimana yang telah cikgu maklumkan, pada kali ini cikgu akan mengajar tajuk pencaran biji benih atau buah. Sebelum tu, cikgu ada satu cerita kisah pencaran biji benih. Dah sedia nak dengar cerita? Pasang telinga betul-betul. Okey, jom kita dengar cerita dulu. Dalam sebuah hutan, tinggal sepohon pokok kembung yang sudah dewasa. Hai, saya kembung. Ini ialah buah saya yang telah matang. Buah saya tunggu masa saja untuk meletup dan membebaskan biji benih yang telah dikandung selama ini. Alamak! Buah saya akan meletup. Pop! Buah kembung meletup dan membebaskan biji benih. Biji benih jatuh ke permukaan tanah yang terdapat di persekitaran pokok kembung. Selamat pagi anakku, sapa pokok kembung kepada anak benih. Selamat pagi ibu, balas benih kembung. Di situ kamu dipencarkan. Tumbuhlah dengan sihat anakku, pesan kembung kepada anak benih. Anak benih memerhati persekitaran yang baru bagi mereka. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang agak asing pada penglihatan mereka. Mereka bertanya kepada kembung, "Siapakah mereka, ibu? Apakah yang sedang berlaku kepada mereka?" Kembung menjawab, "Mereka ialah buah angsana. Mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh dari pokok induknya." Anak benih menyapa benih angsana. "Hai angsana, bagaimanakah kamu dapat dipencarkan ke sini?" Jawab benih angsana, "Saya dipencarkan melalui angin jauh dari pokok induk saya." Seterusnya, anak benih kembung memerhati dengan lebih jauh. Tiba-tiba ia ternampak sebiji buah kelapa. Tanpa membuang masa, ia terus menyapa buah kelapa. "Hai buah kelapa, bolehkah saya tahu bagaimanakah kamu dipencarkan?" Kelapa menjawab, "Oh, saya dipencarkan melalui air." Anak benih kembung terus memerhati keadaan di sekeliling. Tiba-tiba ia ternampak biji benih rambutan. Tanpa membuang masa, dia terus menyapa biji benih rambutan. "Hai, siapakah kamu?" tanya biji benih kembung. "Saya biji benih rambutan. Isi saya sudah dimakan oleh monyet yang kemudiannya memencarkan saya di sini," jawab benih rambutan. Seterusnya, anak benih kembung terus bertanya pada kembung, Ibu, apakah yang terlekat pada bulu badan arnab itu?" Kembung menjawab, "Itu ialah biji benih pepulut. Biji benih pepulut dipencarkan melalui haiwan."
Tidak lama kemudian, Kek Bong berkata, lengai saya ini mengering dan merekah. Tidak lama lagi, lengai saya akan meletup dan membebaskan biji benih yang baru. Anak benih Kek Bong menjerit kesukaan. Wah, adik-beradik saya semakin bertambah. Seterusnya, Kek Bong berkata, sekarang kamu semua telah mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan dipencarkan dengan cara yang berbeza. Ada yang dipencarkan melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Okey murid-murid, sekian kisah untuk kali ini. Sedia untuk belajar? Okey. Ejen pencaran biji benih yang pertama ialah angin. Ciri-ciri biji benih yang disebarkan oleh angin berbulu halus, kecil, mempunyai struktur yang bersayap, ringan dan nipis. Ia membolehkan biji benih ini diterbangkan oleh angin untuk ke tempat lain. Antara tumbuh-tumbuhan yang menggunakan kaedah pencaran angin ialah angsana, pokok kapas, pokok kekabu, pokok lalang, dandelion dan juga pokok meranti. Seterusnya, ejen pencaran oleh air. Ciri-ciri biji benih yang dipencarkan oleh air, yang pertama mempunyai kulit berlilin untuk mengelakkan ia dimasuki oleh air. Yang kedua, sabut yang berongga yang membolehkan biji benih ini terapung di permukaan air. Tumbuh-tumbuhan yang dipencarkan oleh air ialah buah pinang, pokok teratai, pokok kiambang dan juga pokok kelapa. Biji benih juga dipencarkan dengan bantuan haiwan dan manusia. Yang pertama, melalui pemakanan haiwan dan manusia. Ciri-ciri biji benih yang disebarkan melalui kaedah ini ialah yang pertama, isi buah yang boleh dimakan, warna yang menarik dan juga bau yang harum. Biji benih ini akan dimakan dan tidak dihadam oleh manusia dan haiwan dan ia akan dibebaskan melalui tinja. Kaedah yang kedua ialah melalui pelekatan pada bulu ataupun pakaian manusia. Antara ciri-ciri biji benih yang akan melekat pada bulu haiwan dan manusia ialah kecil, ringan dan mempunyai cangkuk. Seterusnya, kita lihat tumbuh-tumbuhan yang menggunakan haiwan dan manusia sebagai ejen pencaran. Antaranya ialah pokok betik, tembikai, manggis, pokok lada, kemuncup dan juga pokok kelulup. Dan ejen pencaran biji benih yang terakhir ialah mekanisme letupan. Ciri-ciri biji benih bagi kaedah ini ialah lengai atau buah yang matang akan mengering dan yang kedua, lengai akan merekah bagi membebaskan biji benih. Seterusnya kita lihat kepentingan kemandirian spesies. Cikgu terlupa. Sebelum kita pergi kepada kepentingan kemandirian spesies, kita tengok dulu tumbuhan yang menggunakan kaedah mekanisme letupan. Maafkan cikgu. Antara contoh tumbuhan yang menggunakan mekanisme letupan ialah pokok saga, kacang botol, kacang panjang, pokok getah dan juga pokok kembung. Okey. Yang terakhir kita lihat kepentingan kemandirian spesies. Yang pertama, ini ialah kerana pelbagai hidupan saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan alam. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan lain. Dan juga
Haiwan manusia pula membekalkan baja atau nutrien kepada tumbuh-tumbuhan melalui proses perebutan. Yang kedua, hidupan seperti haiwan dan manusia menyumbang kepada kemandirian spesies tumbuh-tumbuhan dengan membantu memancarkan biji benih dan buah tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, haiwan membina sarang daripada tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan perlindungan, manakala tumbuh-tumbuhan juga membekalkan oksigen kepada hidupan ketika proses pernafasan. Okey, sekian saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sebelum terlupa, jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan dan terima kasih kepada cikgu. Sehingga kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.